Kementerian akan memastikan sasaran yang ditetapkan sepanjang tahun 2020 sehingga 2030 berjaya dicapai mengikut garis masa yang telah dirancang. Ini merupakan salah satu inisiatif dalam memastikan proses pembangunan industri mineral negara dapat dilaksana secara sistematik agar usaha untuk membangunkan industri mineral boleh diteruskan pada fasa-fasa pelan pembangunan seterusnya. Kesemua teras ini melambangkan hasrat kementerian dalam memastikan pembangunan industri mineral menjadi sebagai salah satu penyumbang besar kepada ekonomi negara. Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah transformasi mineral dan sumber asli. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Samsul Anwar bin Haji Nasarah, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kali terakhir kita jumpa kat Kampung Baru aja. Ya. Tapi hari ini Alhamdulillah kita dapat bersama tu ya. Ya, Alhamdulillah. Dan kepada anda, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kalau anda ingin kongsikan sesuatu ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 032697 9767 dan juga 032697 9768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami di secara langsung sebenarnya di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, tadi menarik jugalah kenyataan yang Datuk keluarkan di Parlimen, dan ianya bercakap tentang sasaran yang ditetapkan oleh pihak Datuk dan kementerian sendiri, dan proses pembangunan mineral negara itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin boleh kita kongsi apa yang Datuk maksudkan dengan kenyataan yang dikeluarkan di Parlimen itu. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah industri mineral dalam negara ini memang berkembang maju di era tahun 70-an 80-an. Betul. Apabila negara kita kehadapan dalam soal biji timah, kita terkenal ke serata dunia atas keupayaan kita untuk menjadi pengeluar biji timah. Namun setelah perubahan berlaku, industri ini semakin malang. Namun demikian, kita melihat sudah sampai waktu dan ketikanya perlu usaha dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk membolehkan negara kita mewujudkan satu sumber baru yang boleh memberi impak besar kepada negara dan rakyat. Dan kerana itulah kementerian yang saya ketuai ketika ini telah mengorak langkah terkehadapan untuk melihat secara lebih serius bagaimana mahu kita bangunkan industri mineral negara ini yang nilai berdasarkan kajian yang kita lakukan dalam perancangan Malaysia ke-11 mencecah angka 4.11 trilion. Ini nilai yang cukup besar, berkemampuan untuk meningkatkan keluaran dalam negara kasar. Dan sudah tentulah dengan nilai yang cukup besar ini, kita mahu membangunkan secara bersungguh-sungguh, bukan hanya tertumpu kepada industri di peringkat huluan semata-mata, secara terusan kita hanya menjadi pembekal berbentuk raw ke negara-negara tertentu yang negara-negara berkenaan mendapat manfaat dari kita. Tapi tumpuan harus kita berikan untuk ke arah membangunkan industri selain daripada huluan, pertengahan dan juga hiliran, supaya impak kepada negara, kepada rakyat dapat benar-benar tercapai. Ini yang sedang kita usahakan, dan insya-Allah awal Januari ini kita akan lancarkan pelan transformasi industri mineral negara tahun 2030, satu lonjakan baru ke arah menjadikan industri ini benar-benar mampu untuk menyumbang kepada pendapatan Okey, saya tertarik hati bila Datuk sentuhlah, biarlah kita lihat kembali tentang kejayaan kita mengeluarkan mineral biji timah dan meletakkan negara kita di tempat teratas ketika itu sebagai negara pengeluar biji timah. Tetapi kemudiannya ia macam Datuk sebut tadilah, ianya semakin lama semakin hilang, pupus dan sebagainya. Dan Datuk sentuh
tentang bahawa suatu sumber baru mungkin akan diterokai nanti. Jadi itu yang nak tahu tu, sumber apa sebenarnya yang pada pemikiran kementerian sendiri yang melihat ada potensi itu. Sebenarnya dalam negara kita begitu banyak sumber mineral yang hampir 200 jenis jenisnya yang boleh dan mampu untuk melonjakkan ekonomi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Namun kita telah berjaya melalui kajian yang kita lakukan memperoleh satu sumber mineral baru, apa yang kita panggil nadir bumi, yang kita sedang usaha untuk bangunkan untuk menjadikan nadir bumi ini tanpa radioaktif. NRREE ini yang kita telah kena pasti nilai yang ada di negara kita tidak kurang daripada 741 trilion ringgit. Ini mineral yang sangat bernilai dan kita akan fokus untuk mengeluar nadir bumi tanpa radioaktif ini. Kerana bahan ini adalah bahan yang sangat penting dalam revolusi industri 4.0 yang menjadi rebutan antaranya oleh negara-negara China, Jepun, Amerika Syarikat yang digunakan untuk teknologi telekomunikasi, untuk tujuan pertahanan. Ini memang menjadi rebutan dan sudah tentulah kita sebagai sebuah negara walaupun kecil, kita mesti bersama-sama untuk merebut peluang di ketika negara-negara berkenaan memerlukan bahan ini. Dan tidak boleh lagi kita hanya bertindak atau kekal dengan kaedah lama, membekalkan bahan kepada negara luar, mereka menghasilkan produknya dan akhirnya kita membeli balik. Umpama saya boleh bagi contoh, misalnya silika yang banyak di Terengganu. Ada satu syarikat di Pulau Pinang yang saya tak boleh sebut di sini, yang mengeluarkan bahan-bahan elektronik, komputer dan sebagainya. Mereka membeli bahan komponen untuk menghasilkan produk di Pulau Pinang daripada Taiwan. Dan bahan itu sebenarnya dia perolehi daripada negeri Terengganu. Dan kita menjual dalam bentuk raw dan akhirnya kita beli pula dalam bentuk bahan mentah untuk bangunkan produk yang kita hasilkan. Kita tidak boleh lagi secara terusan begitu. Sebab itu apabila kita menjumpai mineral nadir bumi ini yang ada di beberapa negeri, kita serius dalam soal ini. Namun saya bagi jaminan kepada rakyat, hanya bahan yang bukan radioaktif sahaja yang akan kita bangunkan. Dan sebab itu kajian sateliti sedang dibuat, SOP sedang dibangunkan, dan insya-Allah akan kita bawa ke Jemaah Menteri, kita bawa kepada Majlis Mineral Negara dan Majlis Tanah Negara untuk diputuskan, dan sekiranya ia telah disetujui, barulah kita akan bangunkan. Dan kali ini kementerian saya juga akan menjemput kerajaan-kerajaan negeri untuk bersama-sama, kerana mineral ini adalah milik kerajaan negeri, dan kita juga mahu menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat besar, GLC kerajaan supaya terlibat selangsung dalam industri ini. Kita berkeyakinan kalau Vietnam, negara yang dulunya terkebelakang daripada kita, yang juga ada nadir bumi ini, mereka mampu untuk menjadi negara yang terkehadapan mengeluarkan produk berasaskan mineral ini dengan bekerjasama dengan Jepun misalnya. Tidak bersabar kalau kita tidak boleh lakukannya. Tadi kajian yang dibuat oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga Datuk, barangkali kalau kita bercakap tentang mineral nadir bumi seperti apa yang Datuk sebut dah, mungkin Terengganu ada silika, tapi ada tak lagi jenis-jenis mineral nadir bumi yang mungkin ada di negeri-negeri lain dalam negara kita tetapi tidak dieksploit untuk ekspor dan sebagainya? Hampir kebanyakan negeri dalam negara kita punya nilai mineral, semua mineral. Cuma barangkali banyak kurang itu saja, tapi hampir keseluruhannya ada.
Dan dalam soal ini kita tidak hanya tertumpu pada soal nadi bumi. Kita mahu membangunkan mineral-mineral strategik yang punya nilai. Misalnya selain pada timah yang saya sebutkan tadi, pasir silika, kaolin misalnya, kita juga bauksit dan sebagainya. Di samping mineral-mineral lain. Ini antara mineral-mineral yang bernilai tinggi, yang nilainya ada mencecah bilion ringgit. Cuma apa yang perlu kita lakukan ialah kajian-kajian. Kerana kementerian saya di bawah Jabatan Mineral dan Geosains sentiasa melakukan inovasi dan perubahan untuk menggalakkan penyertaan sektor swasta bagi membuat kajian-kajian yang lebih detail untuk kita mencari semua mineral yang mempunyai nilai tinggi. Ketika ini sebenarnya saya sebutkan tadi nadi bumi yang mempunyai nilai tinggi, kerana kita mahu, kalau kita dalam negara ini menyebut kita nak menyertai industri 4.0, berkali kita banyak kali menyebutnya, bahan sudah ada pada kita. Kalau kita sedia untuk menyertainya, maka kita memanfaatkannya. Jangan lagi kita bertindak sebagai negara pembekal kepada negara lain. Negara lain maju, kita hanya berada pada tahap ini sebagaimana dulu. Bila Datuk sebut soal ini tu, kadang-kadang menarik juga dah terlintas di pemikiran saya tu. Ini mungkin sesuatu yang tak dijangkakan. Apa sebenarnya yang diperlukan? Ingat tak Datuk, ada berlaku di stadium lama di Pulau Pinang tu, di stadium Bandaraya tu, mereka mengorek dalam usaha untuk renovation dan cuba menjumpai mineral yang dianggap cukup berharga. Mungkin Datuk ingat tak cerita itu? Apa mineral yang diperoleh dari stadium Pulau Pinang, stadium Bandaraya dulu tu? Saya tak punya maklumat lengkap mengenai perkara tersebut. Cuma kita menyedari walaupun nilai mineral yang kita kaji sehingga setakat ini ialah 4.1 trilion, sudah tentu bukan di semua tempat kita boleh untuk membangunkannya. Kerana ada kawasan-kawasan yang terlibat dengan pembangunan, umpama di stadium Bandaraya Pulau Pinang. Sebab itu antara perkara yang kita berikan tumpuan sama ada dalam sektor pelabuhan atau pengkuarian ini ialah kita mahu membangunkan pemetaan data supaya kita punya maklumat yang lengkap pemetaan ini. Ini sedang dibangunkan untuk kita lihat secara keseluruhan dalam negara kita ni, kawasan-kawasan yang punya mineral, di mana yang boleh kita bangunkan, di mana yang tidak boleh, dan ini penting bagi membolehkan kita benar-benar fokus dan tidak melakukan membangunkan industri mineral ini di kawasan-kawasan yang memang tidak kita benarkan. Barang diingat bahawa selain daripada mineral, saya juga menjaga sumber asli, saya jaga hutan. Jaga nilai-nilai yang penting. Dalam keadaan kita mau melombong, kelestarian perlu kita jaga. Hutan perlu kita jaga. Sebagaimana saya umumkan dalam Dewan Rakyat, kita sekali-kali tidak benarkan pembangunan dilakukan di kawasan simpan sebagainya, kerana kita mesti jaga. Okey, itu kita akan sentuh nanti Datuk, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Datuk. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ni ada dua perkara lah Datuk. Tentang baru-baru ni ada saya terbaca bahawa Jepun dan juga negara-negara barat tidak lagi menggunakan petrol. Jadi mereka akan gunakan bahan elektrik dan bateri sebagainya untuk kenderaan. Apa persediaan kita untuk mengatasi perkara ini? Dan lagi satu ialah tentang benarkah besi itu mempunyai mineral besi yang berkualiti? Apa itu tadi? Benarkah bekas tapak 3DM Sungai Besi mempunyai mineral yang berkualiti? Jadi minta pertanyaan Datuk. Dan juga lagi satu, sekiranya ada
biji timah di Ipoh, di Pasar Bandar, bagaimana Datuk? Bolehkah kita mengeritnya? Terima Okey. kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik juga sebenarnya apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, dan lebih menarik lagi kalau anda yang sedang mengikuti siaran langsung ini juga mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya yang berada di studio. Yang berhormat Datuk Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasara, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara di Bernama TV ini. Tadi ada persoalan yang menarik sebenarnya dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi kita cuba dapatkan jawapan dan juga respon daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Syamsul Anwar. Silakan, Tok. Terima kasih dan menarik soalan yang dikemukakan tadi. Dan memang benar, peralihan sudah berlaku. Kebanyakan negara beralih ke teknologi baru. Sebab itulah kita mau fokus kepada pembangunan mineral ini yang ada rantaian nilai itu. Tidak hanya berbentuk raw, tapi kepada industri di peringkat huluan, pertengahan dan hiliran. Dan kita tahu bahawa kalau kita benar-benar berupaya untuk membangunkan sumber nadi bumi bukan radioaktif ini, NRRE ini, yang nilai saya sebutkan tadi. Memang antara bahan yang ataupun produk yang boleh dihasilkan melalui mineral ini ialah bateri yang digunakan oleh dalam industri kenderaan. Begitu juga pada telekomunikasi dan teknologi-teknologi lain. Ini yang kita nak bangunkan tadi. Dan kebanyakan negara baik di negeri China, juga di Korea ataupun di Jepun memang menggunakan pakai bahan ini untuk menghasilkan produk-produk sumber ini yang kebanyakannya kita beli kembali. Dan dalam soal yang lain dibangkitkan tadi, saya tidak ada data lengkap di tangan saya berkaitan pertanyaan tadi, sama ada di TIDM, ada biji timah atau tidak. Tapi apa yang saya sebut di awal tadi bahawa kita faham bahawa tidak semua sumber mineral yang ada dapat kita bangunkan, disebabkan sebahagiannya terdapat di kawasan-kawasan yang telah ada pembangunan ataupun dibangunkan. Sebab itu dalam soal kita nak membangunkan ni, kita ada 5 teras pembangunan industri mineral yang terkandung dalam Pelan Transformasi Industri Mineral Negara. Antaranya ialah kita nak membangunkan rantaian nilai yang disebutkan tadi. Dan satu lagi ialah dari segi pemetaan sumber mineral dan inventory tadi. Maknanya kita nak kena pasti di mana kedudukannya. Di mana mineral kolin, di mana nadi bumi, di mana biji timah, supaya kita tahu dan kita kena pasti kawasan-kawasan yang boleh kita bangunkan. Dan kita tak mahu membangunkan di kawasan-kawasan yang akhirnya membawa pencemaran, akhirnya menjejaskan kehidupan rakyat dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang dititik beratkan. Walaupun kita faham ada pelbagai pihak yang barangkali tidak bersetuju untuk pembangunan yang dilakukan, tapi kita harus sudah ini sumber yang mampu kita bangunkan dan nilainya sangat tinggi. Kebergantungan kita kepada industri-industri tertentu, misalnya kepada bahan sawit, getah atau komoditi ataupun minyak juga tidak boleh terlalu lama. Tentu kita kena beralih kembali ke industri yang ketika dulu memang cukup terkenal dalam negara kita. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang. Assalamualaikum, Tuan. Ya. Assalamualaikum tuan sekali, moderator popular. Hari kenal YB Datuk Sri. Okey. Okey, persoalan saya, apakah apa berlaku transformasi mineral? Bermakna asal pengemelan mineral 1994 perlu ditinggal supaya tidak berlaku pencemaran. Minta Pak YB apa ulas dalam ni. Okey, yang kedua, nak ibat sumber mineral lah. Belum diterokai, dia anggal dia kurang RM4.1 triliun. Bagaimana ni pada hal ini? Sebab saya tengok apa tadi dalam akhbar Pak YB ada satu simposium mengenai hal ni. Jadi apa YB ulas dalam ni? Terima kasih. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sebelum Datuk menjawab soalan itu, ada seseorang lagi pemanggil di talian kita sekarang ini. Lupa saya nama. So,
Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Itulah terlupa tadi Bahar. Apa malam ni? Allah, lupa lah nama saya ni. Saya Sakawi ya. Ya. Okey, terima kasihlah. Terima call saya ni ke ni Sakawi ya. Ya. Okey, apa khabar YB? Baik, alhamdulillah. Sihat ya. Okey. Sihat. Ini apa ni? Orang kuat MBM dulu ni. Ya, betul. Okey. YB, saya nak tanya satu soalan ni lah yang malam ni kan. Tadi YB cakap yang silika daripada Terengganu, lepas tu Taiwan beli, lepas tu dia hantar ke Penang apa semua kan. Saya tadi macam pinball lah kan. Ini pertanyaan rakyat biasa je lah. Apa benda ni boleh berlaku lama? Adakah kita ni kekurangan dana ke, ataupun kita kekurangan teknologi ke, ekspertis ke, teknologi transfer ke, apa ke kan? Kenapa tak dibuat ni? Sekarang ni YB jadi pegang kementerian ni kan? Boleh ke dilakukan dalam masa YB jadi menteri ni? Ataupun ataupun tak tahu mungkin apa ni akan berlaku di masa-masa akan datang, tak tahu macam mana. Itu saja Sakawi saya nak tanya. Banyak-banyak sangat tak boleh. Okey, terima kasih. Bahar. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Persoalan-persoalan yang menarik dilontarkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini Datuk. Jadi jawablah Datuk apa yang mungkin dibangkitkan tadi oleh pemanggil-pemanggil kita tu. Memang kita sedar apa yang disebut tadi adalah perkara-perkara yang menyebabkan kita mahu melakukan transformasi industri mineral negara. Sama ada boleh atau tidak. Di waktu saya mengendalikan kementerian ini, ia tidak menjadi persoalan kerana transformasi industri mineral negara ini mengambil masa yang lama, 20 hingga 30 kita ada beberapa pasar di situ. Yang penting saya nak sebut bahawa kita tidak lagi boleh, berulang kali saya sebut, untuk kekal membangun industri ini menggunakan cara lama. Teknologi perlu dibangunkan. Jika di sektor kerajaan kita tidak ada kemampuan, kita menjemput sektor swasta, sama ada JSC kerajaan atau pihak lain untuk bersama dengan kita, ataupun pihak-pihak di luar negara. Yang penting kita dapat bangunkan. Memang betul macam pinball kita. Dan kita boleh buktikan banyak kita membeli semula bahan mentah untuk membangunkan industri dalam negara kita. Betul. Ini tidak lagi boleh berlaku. Kita kena lakukan perubahan ini. Sebab itu dalam pembangunan industri mineral ini, selain dari saya sebutkan tadi untuk membangun rantai nilai, kita buat pemetaan untuk inventory, kita juga bangunkan aplikasi teknologi ni, inovasi ni, supaya pembangunan yang kita lakukan dikukuhkan dengan teknologi yang kita bangunkan. Sama ada boleh tidak boleh, kena jadi boleh lah. Tidak ada kemampuan di situ kerajaan, sebenarnya saya sebut tadi, jemput sektor swasta untuk bersama dengan kita. Kita juga mahu membangunkan industri untuk kita bangunkan pembangunan modal insan. Di ketika ini, saya rasa tidak munasabah. Sudah begitu lama industri mineral berkembang dalam negara kita, kita hanya mampu menyediakan peluang pekerjaan sekitar 15,000 orang dengan nilai yang cukup besar. Jadi ini tidak boleh berterusan. Sebab itu pembangunan modal insan menjadi aspek penting dalam pelan yang kita nak bangunkan, untuk kita bangunkan supaya anak-anak kita yang punya kemahiran dibawa masuk untuk terlibat di industri ini, dan kita bangunkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan. Di samping itu juga ditanya dalam soalan pertama tadi, betul. Selain daripada 4 perkara yang saya sebutkan tadi, satu lagi terah utama dalam pelan bangunan inilah kita mahu laksanakan melalui tabik urus yang telus dan sempurna. Di samping kita perkukuhkan aspek-aspek perundangan. Maknanya perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan perlu dibuat pindaan, ditambah baik dan sebagainya. Yang penting apa yang kita nak lakukan ini memberi impak kepada pembangunan ekonomi negara dan rahmatnya diperoleh oleh rakyat secara keseluruhan. Dari segi kerjasama, bila Datuk pun sentuh bahawa bila kita bercakap tentang industri mineral ini, mineral itu adalah hak
kepada negeri-negeri yang terlibat. Tapi kerjasama itu apakah telah pun diwujudkan mungkin secara informal, negeri-negeri yang ada sekarang ini juga memberi respon ataupun sambutan yang baik tu? Satu ketika dulu kita banyak membincangkan soal industri mineral ni dalam Majlis Tanah Negara. Kerana industri mineral ini agak ditinggalkan, tidak begitu fokus. Apabila saya mengambil alih kementerian, saya berbincang dengan ketua dan pegawai di kementerian, perlu untuk kita difokus. Dan sebab itu kita telah pun mendapat kelulusan Jemaah Menteri dan telah pun dipersetujui dalam Majlis Tanah Negara untuk kita wujudkan Majlis Mineral Negara yang dipengusikan oleh Menteri Kanan dan melibatkan kementerian-kementerian berkaitan, misalnya MITI, misalnya Menteri Undang-Undang dan juga semua menteri-menteri besar yang mewakili kerajaan negeri. Inilah platformnya. Oleh kerana mineral ini milik negeri, maka di situlah kita boleh membincang soal dasar, soal polisi-polisi, bagaimana kita nak membangunkan. Kerana untuk memastikan apa yang kita lakukan ini benar-benar berjaya, kita mesti mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri. Ini hak mereka, bagaimana kita nak membangunkannya. Sebab itu saya percaya melalui platform yang kita ada ini dalam Majlis Mineral Negara, kita berkemampuan, dan sebab itu Majlis Mineral Negara kita aktifkan semula, dan insya-Allah awal Januari ini kita akan ada mesyuarat pertama Majlis Mineral Negara. Bagaimana dengan tumpuan yang akan diberikan bukan saja di negeri-negeri di persekutuan, tetapi juga di Sabah dan Sarawak? Saya kira mungkin juga akan diberi perhatian yang serius oleh pihak kementerian. Kita juga akan berbincang dengan negeri di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun di Sabah dan Sarawak mempunyai enactment mereka sendiri, ada batas sempadan yang kuasa negeri dan kuasa persekutuan di situ. Namun demikian kita juga berharap supaya Sabah dan Sarawak akan terlibat, terutama di negeri Sarawak. Bayangkan 4.11 trilion ini di Semenanjung. Cuba bayangkan kalau kita dapat juga pendapatan di Sabah dan Sarawak, tentu nilainya lebih besar. Dan malah sebelum itu, kalau kita lihat mungkin tidak berlaku waktu ini, mungkin pada masa akan datang, beberapa tahun lagi, jika teknologi kita pulih, kalau hari ini kita hanya boleh meneroka minyak di dasar laut, saya cukup yakin bahawa mineral juga punya di dasar ini, dan ini kita boleh bangunkan menggunakan teknologi. Kita pastikan supaya alam tidak tercemar, tidak berlaku pencemaran sebagainya. Saya rasa ini hasil yang boleh kita bangunkan, impaknya besar kepada negara. Okey, kita akan sentuh nanti, kita tinggalkan dulu tentang industri mineral ini kerana kita juga nak sentuh tentang hutan. Itu pun satu isu yang juga penting sebenarnya. Tapi sebelum itu saya nak tanya satu soalan yang mungkin kelihatan agak orang kata tak penting lah, tapi nak juga pandangan daripada yang berhormat Datuk lah. BJ Timah kita ada lagi ke tu? Masih ada. Dan ketika ini yang popular berada di Pagal Hulu. BJ Timah dibangunkan, dan memang mineral ini masih banyak, dan sebab itu kita kena bangunkan. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pembangunan mesti mampan, lestari, dan ia mesti menjaga perkara-perkara yang lain, soalan sekitar sebagainya. Tapi BJ ini memang masih ada tu. Ya. Tapi dengan pembangunan yang begitu pesat yang berlaku sekarang itu, apakah Datuk melihat bahawa suka ataupun tidak suka, ianya sebenarnya memberi kesan ataupun impak juga kepada industri mineral di negara kita? Ya. Dan sebab itu berulang kali saya sebutkan tadi, pembangunan yang kita nak lakukan ini, kita harap seiring dengan bangunan yang lain. Dan saya percaya jika trust yang saya sebutkan tadi dapat kita laksanakan dengan begitu teliti, apa juga isu yang ada di hadapan kita mampu kita hadapi dan kita atasi dengan sebaik mungkin. Selain daripada kesukaran yang Datuk sebut tadi, apa lagi anticipation Datuk dan rakan-rakan di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, masalah yang mungkin akan dihadapi dan perlu dilihat secara serius oleh semua pihak, termasuklah negeri-negeri yang terlibat nanti tu? Perkara utama yang menjadi pertimbangan kita, walaupun kita sedar
bahawa industri mineral ini penting kepada negara dan tentunya kepada rakyat ialah soal penjagaan alam sekitar ini. Okay. Kita tidak mahu pembangunan industri mineral menjejaskan kehidupan rakyat. Misalnya pembangunan bauksit di Pahang yang satu ketika dulu tercemar. Tapi alhamdulillah saya telah bentangkan di Jemaah Menteri minggu lalu pembangunan SOP bauksit di Pahang misalnya. Dan melalui SOP yang kita lakukan ini, kita harap ia dipatuhi oleh pemain-pemain industri dan syarikat-syarikat yang terlibat. Dan jika ini dapat dilaksanakan, maka isu-isu alam sekitar, pencemaran dan sebagainya dapat kita tangani. Selain daripada itu, kita nak juga meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat supaya memahami akan keperluan dan kepentingan bangunan mineral dengan lebih tersusun dan terancang supaya apabila rakyat sedar mereka menyokong kita dan tentu ia akan beri kebaikan kepada semua. Namun demikian kita akan terus memperkukuhkan undang-undang yang kita ada, tindakan-tindakan perundangan dan juga peraturan-peraturan kita ada akan sentiasa kita laksanakan. Kerana dalam apa juga yang kita nak bangunkan, kepentingan rakyat negara tetap menjadi keutamaan. Okey, bila Datuk sentuh tentang industri bauksit di Pahang tu, itu pun jadi isu yang cukup besar dan lama sebenarnya, banyak pihak yang mempertikaikan. Jadi pendirian kementerian sendiri apakah akan diteruskan, apakah lesen akan terus dikeluarkan kepada mereka yang terlibat dalam industri ini tu? Oleh kerana industri ini telah dibangunkan di negeri Pahang dan juga di Johor dan kita menyedari satu ketika dulu ia menjadi isu besar kerana berlaku pencemaran dan sebagainya. Oleh kerana isu-isu ini berlaku, maka kita telah mengambil tindakan untuk menghentikan buat sementara industri berkenaan. Dan dalam tempoh kita hentikan pengeluaran bauksit di Pahang dan juga di Johor, kita membangunkan SOP. Dan alhamdulillah ia telah selesai kita bangunkan. Maknanya kita akan teruskan, tetapi ianya mesti mematuhi peraturan yang kita tetapkan. Ketika ini kementerian telah pun bersetuju dengan kerajaan negeri untuk melantik satu syarikat yang bertindak dan berperanan. Mana-mana syarikat yang nak bangun mesti membersihkan dahulu, mengikut peraturan-peraturan yang kita tetapkan sebelum ianya diekspor. Malah kita berkeyakinan, sebab itu saya tekankan di awal tadi, kita tak mau lagi berterusan menjual bentuk raw. Misalnya di Pahang, bauksit di Pahang. Bayangkan, kita dulu lombong dan jual. Akhirnya berlaku pencemaran. Tetapi apabila kita cuci, bersihkan, nilainya meningkat berganda. Itu baru cuci. Bayangkan kalau kita teruskan di langkah yang berikutnya, mungkin menjual dalam bentuk yang telah produk kan, saya percaya nilainya akan bertambah. Sebab itu ini yang kita nak tekankan. Dan apapun keadaan sekalipun, SOP yang kita bangunkan ini mesti dipatuhi dan tindakan tegas akan kita ambil berasaskan peraturan undang-undang yang ada untuk dikenakan kepada mana-mana syarikat yang melanggar peraturan yang tetap. Okey, Datuk, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti kita akan bercakap tentang hutan dan juga biodiversity kerana ini juga merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang dalam ruang bicara bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Kita lihat buat kali terakhir.
Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Kita masih lagi bercakap tentang transformasi mineral dan sumber asli, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasara, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Baiklah, kita tumpukan perhatian sekarang ini untuk memastikan liputan hutan negara. Ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya tu ya. Ramai juga walaupun kita menetapkan bahawa Malaysia telah menyatakan komitmen untuk memastikan liputan hutan negara ini sekurang-kurangnya sebanyak 50% ya, keluasan tanah. Tapi masih lagi terdapat pihak-pihak tertentu yang mengatakan ataupun yang mempertikaikan tentang kebolehan kita dalam memelihara dan hutan ini sendiri. Jadi pandangan itu. Kerajaan melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli komited dengan komitmen kita untuk mematuhi apa yang telah pun kita persetujui dalam sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro pada beberapa tahun lalu. Dan kita rasa bangga kerana keupayaan kita untuk memastikan kita dapat mengekalkan jumlah hutan dalam negara kita ini melebihi 50%. Dan sukacita saya sebut bahawa kita berjaya mengekalkan jumlah hutan sebagaimana komitmen kita pada tahun 1992 sebanyak 55.3%, iaitu sekitar 18.27 juta hektar hutan di negara kita diliputi oleh hutan. Ini satu kejayaan yang kita perolehi. Namun demikian, kita tidak rasa kejayaan ini sampai di tahap ini saja. Kita mahu berterusan untuk memastikan Malaysia terus diliputi oleh kawasan berhutan. Lagi banyak kawasan hutan, lagi segarlah hidup kita. Dan sebab itu kementerian terus melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk penanaman pokok ni. Misalnya kalau saya boleh sebut, pada tahun ini kita berjaya dari segi penanaman pokok, di mana kita berjaya menanam pokok bakau dan juga spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara kita. Dan dalam usaha ini kita dapat menanam lebih daripada 4 juta pokok dan sekitar 25,612 hektar kawasan ditanam oleh kita. Dan kita juga berjaya memulihkan apa yang kita panggil penyambungan habitat fauna ni, iaitu kawasan-kawasan habitat yang penting kepada haiwan, misalnya tapir, gajah, harimau bintang, harimau Malaya, dapat kita kekalkan. Dan ini secara berterusan mahu kita lakukan kerana kita bimbang ketika ini kerana harimau Malaya misalnya yang merupakan simbol jatah negara kita. Saya cukup bimbang kalau hanya tinggal simbol, tetapi haiwan yang cukup bernilai ini tidak ada. Kerana kita hanya anggarkan ketika ini antara 130 hingga 150 ekor sahaja yang ada dalam negara ini. Kerana pupus akibat daripada penebangan hutan, penerokaan dan juga pemburuan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penerokaan secara haram tu masih berleluasa lagi? Ya, masih berlaku dan ia tidak kita nafikan. Dan sebab itu usaha-usaha secara berterusan kita lakukan. Sebab itu saya nak sebut bahawa untuk memastikan supaya hutan, hidupan liar dapat kita jaga, maka kita laksanakan pelbagai program. Misalnya di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, kita memang ada program khusus untuk
menyelamatkan harimau Melaya ini. Kita laksanakan kempen mulai 2019 hingga 2020 untuk kita pastikan harimau Melaya ini terus kekal, untuk kita tingkatkan populasi harimau Melaya. Dan sebab itu misalnya kita telah pun bina dan insya-Allah akan mula beroperasi tahun hadapan kompleks pusat konservasi harimau Melaya di Pahang. Yang mana kita jaga, kita pulihkan harimau dan sebagainya. Malah kita telah pun bersetuju untuk meminta supaya Jabatan Penelitian dan Hidupan Liar untuk melakukan usaha untuk melakukan usaha-usaha pembiakan harimau Melaya ni supaya ianya tidak kurang, kerana kita bimbang ia berlaku pengurangan. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain. Sebab itu usaha ini secara berterusan. Dan bagi menjamin perkara ini berlaku, kita telah pun melaksanakan pelbagai program. Misalnya kalau dari segi penguasaan, kita ada kolaborasi strategik Jabatan Penelitian dengan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kita buat dengan PDRM, dengan NGO untuk melaksanakan operasi-operasi misalnya Okbelang. Ini berkaitan dengan harimau. Kita buat operasi bersepadu khazanah OBK dan juga BB3. Kerana teknologi sudah moden, kadang kala penjualan hidupan liar ni dilakukan di atas talian. Sudah berlaku penyeludupan keluar negara, sudah berlaku. Baru-baru ini kita hantar orang hutan ke habitat asal di Sumatera. Itu binatang luar yang diseludup ke negara kita. Tetapi ada juga binatang negara kita yang diseludup ke negara luar. Sebab itu kita kena lakukan semua usaha ini. Yang pentingnya kita harap penlibatan semua rakyat, pelbagai pihak harus kita tingkatkan. Dan sebab itu saya nak maklum, kita ada program BB3. Kita lantik bekas-bekas veteran Angkatan Tentera yang mahir selok belok hutan. Kita lantik orang asli, lebih kurang 50 orang asli, 100 orang veteran Angkatan Tentera, dan bajet baru ini ditambahkan lagi bajet untuk membolehkan kita membuat lantikan ini, bagi membolehkan mereka menjadi mata dan telinga kita untuk membenteras penambangan hutan, pencerobohan hutan, pemburuan haram dan isu-isu ini. Kerana saya sebutkan tadi, kita kena jaga mineral kita, bangunkan dengan baik, dan kita kena jaga nilai khazanah negara ini, hutan, haiwan yang tidak ada galang gantinya. Nak mengimbangi sebenarnya bukan satu tugas yang mudah sebenarnya, Datuk, itu mengimbangi proses pembangunan yang sememangnya juga perlu dilihat secara serius, dan pada masa yang sama juga untuk menjaga kelestarian hutan kita. Sebab itu kadang-kadang berlaku, bukan lagi rahsia tu ya, kadang-kadang kita tengok gajah dah mula keluar di tempat-tempat awam, di jalan raya dan sebagainya. Dan macam Datuk sebut jugalah, harimau Melaya juga semakin pupus dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mencari satu jalan keluar yang mungkin akan mengembirakan semua pihak, baik di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan dan juga kementerian. Sebab itu, selain daripada kita perkukuhkan peraturan dan undang-undang yang kita ada, misalnya kita sedang merangka, Kabinet baru meluluskan untuk kita rangka dasar perhutanan negara, supaya satu dokumen yang digunakan pakai di 3 wilayah ini, di Semenanjung, di Sabah dan juga di Sarawak, untuk menjadi garis panduan bagaimana mahu kita menjaga hutan yang sangat bernilai ini. Ia akan dibangunkan dan tentunya ia akan melibatkan pelbagai pihak. Maknanya peraturan, undang-undang yang ada, kita tambah baik, kita perkukuhkan dan kita kuat-kuasakan. Namun yang penting juga kita kena faham, undang-undang ada, kalau pihak tertentu nak langgar, dilanggar juga. Sebab itu, aspek penting yang perlu kita tekankan ialah kesedaran di kalangan rakyat. Sebab itu, insya-Allah pada 5 hari bulan nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan kempen 100 juta pokok. Kita nak tanam program penanaman 100 juta pokok yang akan dilancarkan di Putrajaya
serentak di semua negeri, dan selepas itu kita akan gerakkan aktiviti-aktiviti di semua universiti, di kolej-kolej pengajian tinggi awam dan swasta, di sekolah-sekolah, dengan NGO, dengan pihak swasta, syarikat-syarikat korporat, untuk bersama-sama. Dan di bawah kementerian, agensi-agensi misalnya Jabatan Perhutanan akan berterusan. Kerana apa yang kita nak tanam ni bukan sonok-sonok kita nak tanam. Kita kena pasti ada pokok yang pupus, ada pokok yang perlu diperbanyakkan. Ini ada dalam kajian kita yang dilaksanakan oleh Jabatan Hutan bersama dengan FRIM. Maknanya kita nak fokus ini supaya pokok merbau yang menjadi identiti penting kepada negara kita dapat kita terus perbanyakkan. Ini kempen yang kita buat. Di samping itu juga kita faham tentang perlunya kita jaga hidupan ni. Misalnya gajah. Kita faham berlaku konflik antara gajah dan manusia misalnya. Sebab itu saya ingin sebut bahawa kita bangunkan tingkatkan pembangunan pusat konservasi gajah ini. Kita sudah ada di Pahang, kita ada di Terengganu, kita ada di Johor, dan insya-Allah seluas 200 hektar di Lebuh Raya Timur Barat di kawasan Royal Belum akan kita bangunkan menjadi pusat konservasi gajah. Kami dipanggil Perak Elephant Sanctuary di situ, yang telah pun kita setujui untuk diluluskan projek dalam rancangan Malaysia ke-12. Semua ini kita buat di samping kita jaga hutan, kita jaga binatang, dan kita mahu menambah nilai, memberi impak kepada pembangunan ekonomi. Misalnya apabila kita bangunkan pusat konservasi gajah ini, ia boleh dijadikan pusat pelancongan. Bila kita bangunkan atau kita misalnya kita telah pun bersetuju untuk melobi menjadikan Mersing sebagai Asian Heritage, Forest Heritage di Mersing. Juga misalnya di Bukit Bendera Pulau Pinang. Ini kita jaga, kita pelihara, kita menilai dia akan menjadi impak perkembangan ekonomi, menjadi pusat-pusat pelancongan yang menarik. Dan misalnya kalau kita lihat di Kuala Sepetang, bila kita bangunkan kawasan pembangunan pokok bakau, ia telah mewujudkan ekonomi hiliran. Masyarakat setempat pelancong datang, dia boleh membuka gerai-gerai perniagaan, membuka chalet dan sebagainya. Ini beri impak kepada kita. Sebab itu kita nak imbangkan ini. Di antara kita nak membangun industri mineral yang penting kepada negara untuk tujuan pembangunan ekonomi, kita nak menjaga alam ini. Bagaimana kita nak seimbang ini? Untuk pastikan keseimbangan ini berlaku, ia tidak boleh diletakkan sepenuh tanggungjawab kepada kementerian saja atau kerajaan. Ia mesti melibatkan pelbagai pihak, terutama sekali orang awam. Kuasa kementerian sendiri, saya juga ingin dapat pandangan Datuk lah, dan juga pencerahan daripada Datuk lah tentang peneroka-peneroka haram, pembalak-pembalak haram dan sebagainya ini. Kadang-kadang ialah sikap kerajaan negeri juga mengatakan bahawa mereka perlu kepada industri pembalakan di negeri-negeri mereka sebagai sumber pendapatan kepada negeri. Tetapi apakah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sebenarnya ada kuasa untuk mengawal supaya pembalakan ini tidak dilakukan sewenang-wenangnya tu? Memang kita punya perancangan yang khusus. Sebab itu di kementerian dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri, kita bawa dalam Majlis Tanah Negara untuk menentukan kawasan tebangan ini. Maknanya kerajaan negeri dia tidak boleh menebang, tebangan hanya boleh dilakukan mengikut peratusan yang telah pun kita tentukan. Kerana kita nak capai 50% tadi. Maknanya kerajaan negeri tak boleh tebang sesuka hati tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang dipersetujui secara bersama dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara. Maknanya itu kita lakukan. Dan sebab itu juga pengurusan hutan secara berkekalan ini kita berpandukan kepada Dasar Perhutanan Negara 1978. Dan maknanya apa juga yang nak dilaksanakan oleh kerajaan negeri atau pelbagai pihak, dia mesti mematuhi peraturan tersebut. Dan kita memang ada
enactment dan juga akta yang boleh kita ambil berasaskan peraturan yang ada. Namun demikian, kita sangat faham bahawa hutan ini hasil negeri. Kita sangat faham itu. Dan sebab itu, sudah tentulah kalau kita maklumkan kepada negeri jangan tebang hutan, jangan teroka hutan, ia tentu akan mengurangkan hasil mereka. Sebab itu kerajaan mengambil langkah. Misalnya baru-baru ini kita telah bersetuju untuk mewujudkan apa yang dipanggil RED Plus, iaitu kita nak menggalakkan sektor swasta untuk menyumbang dan bagi memelihara kawasan hutan tertentu. Misalnya kalau di Royal Blue misalnya, kita adakan program RED Plus, mungkin sektor swasta menyumbang dan kerajaan negeri tidak boleh membuat penterbangan dan wang sumbangan itu boleh disumbangkan kepada kerajaan negeri. Malah dalam belanjawan baru-baru ini juga kita telah pun diperuntukkan dan sebelum ini juga kita telah diperuntukkan ditambah lagi dalam belanjawan ini untuk kita gunakan dana itu bagi melaksanakan usaha-usaha sebagaimana yang kita dan saya sebutkan tadi. Okey, kita hanya tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Apa ni Datuk? Jadi di penghujung inilah barangkali menarik jugalah. Tadi ialah ini kita sedang menghadapi banjir di terutamanya di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jadi persediaan TNB sendiri bagi menghadapi banjir terutama di pantai timur sekarang itu. Betul. Selain daripada jaga hutan bendera sektor elektrik juga di bawah kendalian Kementerian ini. Saya telah pun mengadakan perbincangan dan mesyuarat dengan Suruhanjaya Tenaga dan juga Tenaga Nasional Berhad TNB untuk melihat kesiapsiagaan Tenaga Nasional Berhad dalam menghadapi situasi bencana banjir, terutamanya di ketika musim tenggujuh. Dan kita telah pun membuat pengumuman sebelum ini dan kepada rakyat, kita harap TNB membuka online dan saya harap mereka membuka 24 jam online mereka untuk mudah dihubungi oleh pelbagai pihak ketika banjir untuk menghentikan sementara bekalan elektrik dan sebagainya. Dan kita juga berharap untuk rakyat menghubungi TNB atau Suruhanjaya Tenaga untuk melakukan pemeriksaan dan melantik syarikat-syarikat yang bertauliah untuk memeriksa kediaman-kediaman atau rumah-rumah mereka yang ditenggelami air. Jangan bila banjir terus kita buka elektrik, takut berlaku sesuatu yang tidak diingini. Maka hubungilah TNB dan pihak-pihak yang berwajib. Di samping itu juga saya dah dimaklumkan oleh TNB kesiapsiagaan. Aset-aset jentera-jentera TNB telah pun disiap-siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Empangan-empangan hidro kita juga telah pun diawasi untuk memastikan tambatan banjir ini dapat dijaga supaya aliran air dapat dikawal dengan baik supaya tidak berlaku banjir dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Datuk Dr. Syamsul Anwar kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi sebenarnya tu persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan. Banyak. Jadi besar. Jadi mungkin di masa-masa yang terdekat ini Datuk boleh lagi bersama kami di ruang bicara ini dan tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama di ruang bicara ini kerana ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.